Siapa pernah pakai bedak sejuk? Ada yang macam pernah, ya. Ada yang tak pernah. Saya tak pernah pakai bedak sejuk, saya pakai clay mask. Boy gitu. Baik. Menerima banyak pertanyaan tentang bedak sejuk ini membuatkan saya dan pasukan saya membuat banyak kajian, mencari banyak maklumat tentang bedak sejuk untuk menjawab persoalan yang kita akan jawab dalam video ini, iaitu bolehkah bedak sejuk cerahkan kulit dan hilangkan jerawat? Arwah nenek saya adalah seorang bidan kampung lah zaman dulu-dulu kan, dan terkenal juga sebagai seorang yang membuat segala produk-produk tradisional macam maju, dan salah satu produk yang saya pernah tengok dia hasilkan adalah bedak sejuk. Bedak sejuk ni diperbuat daripada beras. Ya. Cara pembuatnya sebenarnya tak sukar pun. Ya. Bedak sejuk ini direndam di dalam air untuk satu tempoh jangka masa yang sangat lama, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan sampai setahun, lagi lama lagi bagus. Dalam proses merendam bedak sejuk tersebut, airnya akan kerap ditukar. Sebab tak naklah air tu jadi kita panggil keruh, jadi berbau, ya. So air dia kerap ditukar, direndam lama-lama sampai satu tahap beras itu dia akan jadi hancur. Dia akan jadi hancur sebab direndam dalam air kan. Jadi hancur, kemudian beras itu akan ditumbuk, ya, ditapis kemudian dan dititik. Dititik ni kiranya dia buat dalam bentuk ketulan-ketulan yang kecil. Dia biasanya macam buat dalam bentuk macam zaman sekarang yang buat kek tu kan. Tapi orang dulu dia pakai daun pisang ataupun plastik macam tu supaya dapatlah bentuk-bentuk bulat, kemudian jemur, jadilah bedak sejuk. Ya, orang dulu-dulu dia tak ada K-beauty, 10 step, segala Japan beauty, segala produk daripada London, Paris, New York. Jadi produk tempatan beginilah yang kita pakailah, orang kampung macam itulah. Orang bandar pun ada juga, ya kan? So kita akan nampak bila mana kita pakai bedak sejuk ini. Bila proses nak pakai, kita ambil dalam bentuk ketulan-ketulan kecil tu tadi, campur dengan air, kemudian letaklah ratakan dekat muka. Ada orang pakai sampai dia kering, kemudian dia akan cucikan, bersihkan. Ada orang bawa tidur, bangun esok dah ada yang terhancur dah kat lantai macam-macam, ya. Malah ada juga orang yang bukan setakat dia pakai di muka, dia juga pakai dekat tangan, badan, dan dia jadi dalam satu bentuk yang ala macam scrub. Bila dia kering, dia jadi kering kan, dia gosok-gosok macam dia jadi macam scrub lah, ya. Persoalannya adalah sejauh mana bedak sejuk ini bagus dan berkesan. Dan sebab ada ramai orang juga bagi tahu bila dia pakai bedak sejuk ni, dia jadi rasa macam kulit dia lebih cerah, kulit dia lebih halus, dia rasa macam jerawat tak tumbuh-tumbuh. Adakah benar disebabkan oleh bedak sejuk? Kalau benar, apa yang menyebabkannya? Menarik kan? Dan satu lagi yang orang tanya adalah, adakah bedak sejuk itu adalah clay mask? Clay mask ni dia daripada tanah liat. Jadi saya tak rasa bedak sejuk adalah clay mask. Tak sama, ya. Bedak sejuk adalah bedak sejuk, dia adalah daripada beras. Jadi dia bukan daripada tanah liat. Kalau daripada tanah liat tu lain, tak sama, ya. Itu yang dipanggil clay tu tadi. Tapi bedak sejuk dia bukan daripada clay. So we want to know whether this is true. Kenapa bedak sejuk bagus untuk kulit? Saya sebut bagus kerana number one, pembuatan bedak sejuk ni tidak melibatkan sebarang bahan awet. Basically it's just rice, ya, campur dengan air. Dan dalam proses pembuatan, bila dia dikeringkan itu, diproses itu, boleh kadang-kadang ditambah dengan bahan-bahan lain. Contohnya, saya pernah tengok nenek saya letak air mawar, rose water, pernah letak pandan, air daripada rendaman daun pandan tu, rebusan atau rendaman daun pandan tu untuk mewangikannya. Dan sudah tentu adalah manfaat-manfaat daripada air mawar ataupun air pandan ini tadi. So basically there's nothing else to it. It's just that, ya. Konsep dia yang sangat ringkas itu menyebabkan dia tidak berbahaya untuk kulit, ya, malah menggunakan bahan-bahan alami dan original itu juga menyebabkan kita akan sangat percaya dia bagus untuk kulit. Kebaikan
bedak sejuk yang kedua adalah ia sebenarnya sangat bagus untuk menanggalkan sel kulit mati. Dalam proses penghasilan bedak sejuk, beras yang direndam lama itu tadi sebenarnya melalui satu proses penapaian semula jadi, fermentation, yang mana ia akan menghasilkan lactic acid. Lactic acid ini adalah sejenis AHA, alpha hydroxy acid, which we know lactic acid boleh berfungsi untuk menanggalkan sel kulit mati pada permukaan kulit. That is the best thing about lactic acid. Dan dia bersifat gentle. Out of all the acid yang dari kategori AHA, lactic acid adalah yang paling gentle sekali. So bayangkan kalau kita pakai bedak sejuk tu berulang-ulang kali, seminggu pakai 3 kali, this lactic acid works to remove that skin cell, kekotoran-kekotoran yang ada pada permukaan kulit, debu dan seumpamanya. So when it remove, your skin get clearer and gets better. Manfaat bedak sejuk yang ketiga adalah, ni mesti mengejutkan, ia bersifat antioksidan dan dia juga bersifat anti-inflammatory, maksudnya anti radang. Dia boleh melawan keradangan merah-merah pada kulit tu. Okey, bila kita pakai bedak sejuk, sebenarnya dalam bedak sejuk tu ada banyak fatty acids, dan salah satu fatty acids yang tertinggi sekali di dalam bedak sejuk yang diperbuat daripada beras ni adalah linoleic acid. Gitu, baca macam dalam Google Translate. Linoleic acid. Linoleic acid ni adalah sejenis vitamin F. What it does is it provide moisture, plumpness, dia boleh melawan kita panggil radikal bebas daripada persekitaran, juga termasuk those come from sinar UV. Bagus kan? So siapa sangka beras tu tadi yang kita makan hari-hari itu dibuat bedak sejuk boleh memberikan manfaat sedemikian rupa. Dan dia juga boleh membantu bila dia bersifat moisturizing ni tadi, create plumpness ni tadi, sudah tentu dia boleh membantu keadaan yang mana radang ataupun kemerah-merahan ataupun pedih-pedih kecil pada kulit. So when you put on the bedak sejuk, apa yang berlaku adalah dia melegakan. Seronok. Ramai lah yang pergi beli bedak sejuk lepas ni. Kelebihan yang keempat, bedak sejuk berupaya untuk melegakan, menyejukkan dan juga melembutkan kulit. Baik, selain daripada tadi kita bincang ada AHA yang boleh melembutkan kulit because you remove that skin cell itu, bedak sejuk juga mengikut kajian mengandungi banyak amino acid, asid amino, dan asid amino ini sangat bagus untuk menjaga struktur dan tekstur kulit supaya kekal anjal, supaya kekal plump-plump, dan itu bila kita tengok impaknya bila pakai secara kerap, konsisten, berpanjangan, menyebabkan kulit nampak lembut. Kulit yang anjal, kulit yang gemuk, kulit yang cantik, kulit yang lembut. Daripada luar ni kalau kita pegang memang halus je tekstur dia. So itu adalah kelebihan bedak sejuk juga. Jadi persoalannya yang kita bincangkan daripada awal video ini tadi, boleh atau tidak bedak sejuk itu merawat jerawat dan mencerahkan kulit? Baik, dengan memahami kelebihan yang saya sebutkan tadi, basically if you are using bedak sejuk ini secara konsisten, secara jangka masa panjangnya, ia boleh membantu untuk mengelakkan jerawat wujud. Tapi of course, kenalah pakai skincare yang lain juga, bukan pakai bedak sejuk sahaja, kena ada rutin-rutin asas yang lain juga. So basically dengan adanya AHA di dalam dia, ada asid amino dekat dalam dia, ada lactic acid di dalam dia, ada segala kebaikan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, sebenarnya ia memang boleh menyebabkan kulit jadi lebih sihat. Kulit yang lebih sihat biasanya akan terhindar daripada jerawat dan boleh kelihatan lebih cerah. When your skin is clearer, better, healthier inside, definitely it looks brighter, you see. So secara tak langsung, penggunaan bedak sejuk boleh memberikan kesan tersebut, iaitu mencerahkan kulit dan juga mengelakkan jerawat. Now, we are talking about jerawat yang bukan disebabkan oleh penyumbatan what you call that, excess sebum dan juga sel kulit mati. Kalau disebabkan hormon dan seumpamanya, kena faham jerawat itu dia punya punca kejadian adalah berbeza. Okay, so bedak sejuk basically adalah produk asas yang boleh membantu anda mempunyai rutin kemingguan
ya, yang bagus untuk menjaga kulit. Saya sangat galakkan, yang penting jangan tidur semalaman dengan bedak sejuk. Once it's dry, dia cukup kering dah, ya, lebih baik bersihkan sebelum tidur, kerana kita tak nak dia punya pecahan-pecahan halus tu masuk dan menyumbat liang-liang pori pula, so menyebabkan pula masalah lain muncul. Okay, so I suggest don't sleep with it, yeah. Once it gets dry, clean it, and with that you are going to get, insyaAllah, going to get healthier skin, glowing skin, dan skin yang tidak mempunyai banyak masalah jerawat. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share, dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu, tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.